Kemiskinan sehingga hari ini masih dianggap sebagai penyakit sosial paling dahsyat dan menjadi musuh utama kepada rancangan pembangunan negara. Menurut pakar-pakar ekonomi, isu kemiskinan berpunca daripada hasil pengeluaran yang rendah. Kedua, pengangguran berlaku kerana sikap individu tidak sanggup bekerja, memilih pekerjaan, mengharapkan bantuan-bantuan kerajaan, berjudi, minum arak dan penagih dadah sama ada di luar bandar mahupun bandar. Ketiga, sistem memberikan modal dan pemasaran hasil yang tidak cekap dan sebagainya. Keempat, proses urbanisasi dan modernisasi yang menyebabkan penghijrahan dari kampung ke bandar. Meskipun negara semakin bertambah kaya, pendapatan per kapita semakin meningkat dan pembangunan dianggap semakin pesat, namun kemiskinan tetap wujud. Masalah kemiskinan mempunyai kesan yang meluas sekiranya tidak diatasi. Maka membasmi kemiskinan sama ada di luar bandar mahupun bandar merupakan tanggungjawab kemanusiaan yang wajib. Kesejahteraan negara menggambarkan tahap pendapatan rakyat di Malaysia. Kemiskinan individu diukur melalui indikator tahap kehidupan seseorang. Sebagai contoh, ahli ekonomi mendefinisikan kemiskinan daripada perspektif pendapatan. Ahli perubatan pula mendefinisikan kemiskinan melalui perspektif zat serta kalori makanan. Dan ahli sosiologi mendefinisikan kemiskinan melalui perspektif stratifikasi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan kemiskinan itu adalah merujuk kepada mereka yang berada dalam keadaan kekurangan. Kemiskinan juga berlaku terhadap golongan yang tidak mendapat keadilan dan kesamarataan kekayaan negara. Karl Marx menyatakan dalam teori konflik terdapat golongan kapitalis iaitu bourgeois dan golongan pekerja iaitu proletariat. Golongan proletariat ini merupakan golongan yang sering ditindas dan kebiasaannya golongan ini merupakan mereka yang miskin. Hal ini kerana individu yang miskin sering ditindas dan sekiranya tidak diambil tindakan, kadar peningkatan kemiskinan akan meningkat. Teori sosiologi tentang kemiskinan oleh Oscar Lewis iaitu 1959-1966 memperkenalkan konsep budaya miskin. Konsep ini mengenengahkan persoalan kemiskinan dari perspektif nilai-nilai budaya masyarakat miskin tersebut. Budaya mereka merupakan pencetus kemiskinan serta meletakkan mereka di pinggiran dalam masyarakat yang lebih besar. Konsep ini menunjukkan adanya ketaksamaan dalam masyarakat dan mereka yang miskin mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri budaya tersendiri. Seterusnya ialah sifat dan tingkah laku budaya kemiskinan. Perspektif kemiskinan sebagai budaya telah bermula oleh Harrington 1962, Lewis 1966, Miller 1958 dan Binfield 1970. Mereka menyatakan bahawa kemiskinan bukan sahaja kekurangan sumber tetapi budaya yang terus berada dalam diri menerusi sifat dan sikap. Selain itu, menurut Andre 2004, beliau telah berkongsi pengalaman di Utunia sebagai seorang pekerja sosial yang mengatur pemberian allowance kepada golongan miskin yang tidak mempunyai pendapatan langsung. Beliau terkejut apabila seorang wanita telah mendapat allowance tersebut tidak tahu untuk menggunakan allowance tersebut secara berhemah. Seterusnya, menurut Lewis 1966, beliau menyatakan bahawa manusia tidak mudah menghilangkan budaya kemiskinan yang telah berakar erat dalam diri. Samping itu, antara sifat dan tingkah laku budaya ialah struktur sosial yang lemah iaitu tiada pendapatan. Keadaan ini merujuk kepada golongan yang penganggur yang masih tidak mendapat keperluan yang cukup kerana kos hidup yang tinggi. Masalah ini berlaku kerana struktur sosial yang tidak berubah dan menghadkan keupayaan mereka untuk mendapatkan akses kepada pendidikan dan sebagainya. Yang kedua ialah keadaan keluarga yang tidak stabil turut menyumbang kepada budaya kemiskinan apabila keluarga hidup dalam keadaan berantakan, penderaan, protes dan sebagainya.
akhir sekali ialah mempunyai jurang pandangan yang berbeza terhadap nilai hidup. Hal ini kerana proses sosialisasi yang mempengaruhi pemikiran terhadap nilai hidup yang enggan berusaha lebih kerana takdir hidup adalah suatu di luar kawalan manusia. Dan salam sejahtera, nama saya Nur Afika binti Muhammad Saidi. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Antaranya ialah menurut Lewes 1961 di dalam teori budaya kemiskinan menjelaskan bahawa kemiskinan berlaku disebabkan oleh mereka ini mempunyai nilai dan corak hidup yang berlainan berbanding dengan golongan yang lebih berkemampuan. Budaya kemiskinan ini menghalang mereka untuk memperolehi kemakmuran serta kekayaan. Oleh itu, Lewes dapat menyimpulkan bahawa kemiskinan disebabkan oleh golongan ini mempunyai satu set norma yang menggambarkan mereka berputus asa, bergantung pada nasib dan hanya berpuas hati pada pencapaian di masa yang singkat sahaja. Faktor yang kedua ialah ketidakupayaan yang terhad. Menurut Thomas 1972 menjelaskan bahawa kemiskinan berpunca daripada ketidakupayaan yang terhad untuk menggunakan peluang-peluang dan perkhidmatan yang diperolehi. Hal ini berlaku disebabkan masalah sosial yang wujud di antara golongan miskin dan golongan yang lebih kemampuan menongkan golongan miskin. Okey, seterusnya ialah faktor ketiga iaitu pendidikan, di mana golongan yang berpendidikan rendah atau tidak mempunyai pendidikan langsung menyebabkan mereka memperolehi pekerjaan yang kurang baik. Hal ini akan membawa kepada pendapatan yang rendah dan kemampuan yang terhad. Manakala yang rendah menyebabkan individu ini hanya mampu dapat memenuhi keperluan asas hidup sahaja dan mereka tidak mampu untuk menyimpan serta menjadikan modal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, kita pergi kepada langkah, usaha ataupun tindakan yang diambil bagi membantu dan menangani masalah kemiskinan di Malaysia. Seperti yang kita tahu, ramai pihak yang mengambil peluang juga menjalankan tanggungjawab mereka sebagai masyarakat yang prihatin dalam membantu menangani masalah kemiskinan ini. Antara pihak-pihak tersebut ialah terdiri daripada kerajaan, pihak badan bukan kerajaan atau dipanggil sebagai NGO dan juga sukarelawan yang terdiri daripada sesama masyarakat kita yang ingin berkongsi rezeki mereka bersama dengan golongan yang kurang bernasib baik. Oleh itu, saya akan pergi kepada setiap satu pihak yang telah memberi bantuan serta memainkan peranan mereka dalam menangani masalah kemiskinan ini. Terlebih dahulu, saya akan pergi kepada kerajaan. Seperti yang kita boleh lihat, terlalu banyak program dan juga inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan dalam menangani masalah kemiskinan ini. Salah satu program kerajaan ialah dengan melaksanakan projek perumahan rakyat termiskin atau lebih dikenali sebagai rumah PPRT. Projek perumahan rakyat ini telah dilaksanakan oleh Jabatan Perumahan Negara. Dan antara objektif utama pelaksanaan projek ini adalah untuk mengawal dan menempatkan semula sepinggan dan juga ingin memberi kemudahan serta meringankan beban kepada golongan miskin. Selain itu, golongan miskin ini juga diberi bantuan dengan membina rumah yang lebih selesa ataupun mereka boleh memiliki rumah yang dibina oleh kerajaan dengan harga yang lebih rendah dan mampu dimiliki. Hal ini demikian kerana rumah merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia dan tahap keselesaan dan keselamatan rumah itu haruslah dititik beratkan. Selain itu, kerajaan juga telah berganding bahu bersama pihak swasta dalam menangani masalah ini bagi mereka yang berpendapatan rendah, iaitu pihak Lembaga Zakat Selangor telah melaksanakan beberapa program seperti skuad jejak kemiskinan dan juga pelaksanaan program yang bertemakan Kami Sedia Membantu. Dua program ini dijalankan bagi menjejaki golongan fakir atau miskin serta melakukan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan bagi menampung kehidupan mereka. Antara bantuan yang dihulurkan oleh Lembaga Zakat Malaysia ialah bantuan bulanan dari segi RM1, bantuan pendidikan kepada anak-anak muda bagi melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang sepatutnya,
dan juga perniagaan bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan kecil-kecilan bagi sesebuah keluarga untuk menampung perbelanjaan harian mereka. Akhir sekali, satu lagi inisiatif kerajaan untuk membantu lebih 200,000 keluarga miskin dan miskin tegak ialah melalui subsidi beras subur yang dilancarkan oleh Najib pada November. Di bawah skim itu, kira-kira 43,500 keluarga miskin di bandar yang berpendapatan RM450 sebulan dan miskin tegar yang berpendapatan RM420 setiap bulan masing-masing akan menerima satu kupon bagi beras percuma sebanyak 30 kg setiap bulan. Selain daripada itu, lebih 150,000 keluarga berpendapatan RM1,500 setiap bulan di kawasan bandar dan RM1,000 di luar bandar yang dikategori sebagai miskin akan menerima 3 kupon subsidi bernilai RM10 setiap 6 bulan. Lebih kurang 15,000 keluarga orang asli di seluruh negara juga akan menerima manfaat daripada inisiatif ini dengan mereka boleh menggunakan kupon RM10 untuk membeli beras 10 kg grade ST15 yang bernilai RM24 pada harga RM14. Pengagihan kupon ini dikendalikan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi menampung keperluan sumber makanan bagi golongan miskin dan kurang berkemampuan. Seterusnya, kita pergi kepada pihak bukan badan kerajaan iaitu NGO. Tidak ketinggalan juga bagi pihak-pihak NGO di Malaysia ini bagi mengambil peluang untuk menghulurkan bantuan kepada golongan miskin dan tidak berkemampuan tersebut. Salah satu badan NGO yang mengambil peluang tersebut ialah Yayasan Hasanah. Pihak bukan badan kerajaan Yayasan Hasanah telah melaksanakan satu program yang dinamakan Pendekatan Berasaskan Komuniti, di mana di dalam program ini ia bertujuan untuk memperkasakan komuniti itu supaya lebih berdaya maju dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar. Program ini dilaksanakan di PPR Sungai Bonus, Setapak Kuala Lumpur dan Kampung Pinggan Jaya, Kuching, Sarawak selama 5 tahun. Dalam program ini telah dijalankan satu latihan keusahawanan bagi suri rumah untuk melahirkan sifat keusahawanan dan memupuk semangat berniaga bagi menampung belanjawan harian sebuah keluarga tersebut sedikit sebanyak dapat menambah pendapatan mereka. Selain itu, pihak badan bukan kerajaan yang kedua yang telah menghulurkan bantuan kepada golongan miskin ini ialah Muslim Volunteer Malaysia (MVM). Muslim Volunteer Malaysia telah mengadakan satu program yang dinamakan Pure Heart 6.3. Dalam program ini, mereka memberi bantuan seperti barangan keperluan harian dan barangan asas kepada mereka yang memerlukan seperti beras, ayam segar, tepung, susu pekat manis, kicap, sos cili dan juga sebagainya untuk keperluan dapur. Dan akhir sekali, pihak badan bukan kerajaan yang terlibat dalam menghulurkan dan memberi bantuan kepada golongan miskin ini ialah Islamic Aid Malaysia. Pihak Islamic Aid Malaysia telah mengadakan banyak program untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik ini. Antara program yang telah dijalankan ialah bantuan baik pulih rumah beri harapan baru dan juga program jejak prihatin. Program bantuan baik pulih rumah beri harapan baru ini diadakan bagi membantu golongan yang dihimpit kemiskinan bagi memiliki kediaman yang lebih sempurna melalui pembaik pulih kediaman mereka yang uzur serta serba kekurangan. Melalui projek ini, sebuah rumah baru telah dibina di Kampung Kuang, Alun Pasir, Tanah Merah, manakala 3 buah rumah lagi telah dibaik pulih di Kampung Gual Tualang, Lubuk Setul, Rantau Panjang, Kampung Tempoyak dan Kampung Jelawat di Bacok, Kelantan. Manakala bagi program jejak prihatin merupakan sebuah program amal anjuran Islamic Aid Malaysia yang unik, di mana konsep ziarah telah diguna pakai bagi mengurangkan beban golongan yang kurang berkemampuan di Malaysia maupun di peringkat antarabangsa. Dalam program ini, lawatan singkat akan dijalankan dari rumah ke rumah bagi melihat dan merasai sendiri kesusahan dan penderitaan yang mereka alami. Dengan itu, pengedaran barangan makanan keperluan harian yang mengandungi makanan asas dilakukan bagi mengurangkan beban kesengsaraan penerima manfaat tersebut. Golongan sasaran pertama bantuan program jejak prihatin adalah terdiri daripada keluarga fakir dan miskin, anak-anak yatim yang miskin, ibu tunggal miskin, warga orang kurang upaya OKU miskin serta warga emas miskin. Selain itu, kita juga boleh lihat terdapat juga sesama masyarakat kita sendiri tidak melepaskan peluang untuk menyumbang bantuan dan berkongsi rezeki bersama dalam membantu menangani masalah kemiskinan di Malaysia ini. Salah seorang yang kita boleh lihat ialah Ustaz Abid Liu.
Apabila nama beliau disebut, pasti semua orang sudah tahu dan sedia maklum bahawa beliau merupakan insan yang tidak lokek dengan memberi bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan dan mengalami kesusahan. Antara bantuan yang diberikan oleh beliau ialah barangan keperluan harian, sumbangan berbentuk wang ringgit dan juga bantuan dalam mendapatkan kehidupan yang lebih selesa bagi mereka yang kurang bernasib baik. Selain itu, beliau juga telah membuka satu pasar raya yang menjual keperluan harian dengan harga yang murah dan mampu milik untuk semua golongan untuk mendapatkannya, bagi membantu mereka-mereka yang kurang bernasib baik ini yang tergolong dalam masalah bermanan kewangan dan sebagainya. Kesimpulan yang boleh kita lihat di sini, seperti yang kita lihat, terlalu ramai pihak yang telah mencuba membantu mereka yang kurang bernasib baik ini dengan membuat pelbagai program dan bantuan yang dijalankan sedikit sebanyak dapat ubah dan memberi manfaat kepada mereka untuk ke arah yang lebih baik. Kesimpulannya, kemiskinan telah dianggap menjadi beban yang sangat memberatkan bagi setiap orang yang menghadapinya. Sebahagian orang menganggap bahawa kemiskinan bukanlah suatu hal yang perlu dipermasalahkan kerana miskin merupakan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dihadapi. Namun pada hakikatnya, Islam tidak menghendakinya untuk menjadi miskin. Islam sangat mentitik beratkan kesejahteraan umatnya. Namun, sebahagian mereka memandang bahawa kemiskinan sebagai latihan untuk mendapatkan derajat yang tinggi melalui kesabaran dan mempunyai kesabaran menghadapi apa yang sudah menjadi takdir mereka. Oleh itu, bagi kita yang berkemampuan dan mempunyai rezeki yang lebih, ingin menghulurkan bantuan serta ingin turut membantu dalam menangani masalah kemiskinan ini, sangat digalakkan untuk memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan dari segi keperluan hidup mereka ke arah yang lebih selesa dan lebih baik buat mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, dan ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261.